Langsung dari Sabah. Kita ke perkembangan seterusnya. Pembinaan JT titian baharu bagi rumah panjang sepanjang Sungai Ilas dan menaik taraf loji penapisan air di Selangau. Itu antara pengisian berita wilayah dari Sarawak bersama rakan penyampai Gracia Vicky Chua. Silakan Gracia. Terima kasih Nurul. Salam sejahtera dan salam hormat. Pembangunan infrastruktur di kawasan luar bandar sentiasa diutamakan ke arah memastikan penduduk menikmati kehidupan lebih selesa, khususnya penghuni di rumah-rumah panjang di sepanjang Sungai Ilas, Batang Igan. Ahli Dewan Undangan Negeri Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya berkata, sejumlah RM200,000 telah disalurkan bagi menambah baik prasarana di kawasan itu yang bergantung dengan pengangkutan air. Jelas Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya, peruntukan itu untuk pembinaan jeti titian yang baharu bernilai RM80,000 bagi rumah panjang raya dan rumah panjang lang sekaligus akan memudahkan pergerakan penduduk kampung kawasan tersebut. Manakala baki RM40,000 akan digunakan untuk membaiki bumbung rumah Joseph Aus yang telah uzur. Inilah yang kita lakukan untuk penduduk di kawasan sini, di mana kita berkongsi kemakmuran pembangunan yang dibawa oleh pihak Kerajaan Negeri Sarawak di bawah pimpinan Datuk Patinggi Abang Johari. Mungkin bagi pihak Kerajaan Negeri memastikan tidak ada tempat yang tertinggal daripada mendapat pembangunan di kawasan saya. Beliau memberitahu pemberita semasa melakukan lawatan ke rumah panjang di Kampung Sungai Ilas, Batang Igan. Saya amat berterima kasihlah kepada Yang Berhormat kerana prihatin terhadap rumah panjang saya. Bukan saja rumah panjang saya, tapi rumah panjang yang di sekitar Sungai Ilas ini. Cadangan naik taraf loji penapisan air di Selangau telah dikemukakan kepada Kementerian Kemajuan Luar Bandar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang berkata, naik taraf loji berkenaan penting bagi mengekalkan air bersih kepada penduduk di kawasan Balingian, Arif dan kawasan sekitarnya. Cadangan telah dikemukakan kepada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dengan peruntukan sebanyak 188 juta. Peruntukan ini akan dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Beliau ditemui media selepas majlis pemimpin bersama rakyat di rumah Jingga Sungai Buloh, Selangau. Bagi loji penapisan air di Sekuau pula, Christopher berkata peruntukan RM117 juta telah diluluskan dan kini dalam proses tender. Apabila siap nanti, ia akan memberi manfaat kepada penduduk di kawasan Ulu Oyak, Ulu Pakoh Tajam, Batu 36, Jalan Kuak dan sekitarnya. Dalam majlis ini, beliau mengumumkan bantuan RM100,000 bagi baik pulih rumah jingga dan bantuan RM5,000 kepada 9 biro wanita di 9 buah rumah panjang berdekatan. Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK serta Persatuan Penduduk seperti kawasan Rukun Tetangga KRT memainkan peranan penting bagi memastikan keselamatan kemudahan awam yang disediakan kerajaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Samelaju, Majang Renggi berkata mereka perlu mencari pemerhati bagi memastikan tidak ada pihak bertindak merosakkan kemudahan awam tersebut. Jelasnya penubuhan Community Watch Squad CWS seperti di RPR Kidurong Bintulu merupakan salah satu pendekatan ke arah pencegahan kerosakan dan kecurian kemudahan awam. Dan apa juga kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh kerajaan ataupun agensi-agensi supaya sentiasa berada dalam keadaan yang baik dan boleh digunakan bersama. Beliau menyatakan demikian dalam majlis pelancaran CWS di RPR Kidurong Bintulu. CWS merupakan inisiatif yang digerakkan oleh Lembaga Kemajuan Bintulu BDA. Terdahulu pengerusi BDA, Roziah Moshidi, dalam ucapannya berkata kerajaan mengeluarkan peruntukan yang besar bagi menangani isu kerosakan dan kecurian kemudahan awam. Malah itu turut melibatkan syarikat pembekal utiliti seperti telekomunikasi dan bekalan elektrik. Sehubungan itu, mereka yang terpilih menyertai CWS ini dapat melapor dan mengumpulkan bukti tindakan pihak tidak bertanggungjawab sebagai langkah pencegahan dan tindakan susulan.
Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka, Malaysia telah berjaya dalam 4 peringkat penting iaitu dari segi kestabilan politik, perpaduan dan keharmonian kaum, pembangunan dan keselamatan serta keamanan negara. Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Gerawat Gala berkata, sepanjang tempoh kemerdekaan, banyak kejayaan dan kemajuan yang telah dicapai oleh Malaysia. Jelasnya, kejayaan demi kejayaan yang dicapai telah membolehkan negara ini membentuk satu imej baharu dalam kalangan rakyat, malah rakyat mampu bergerak seiring dengan negara lain yang lebih dahulu mencapai kemerdekaan. Datuk Gerawat menyatakan demikian ketika merasmikan program Aid Community peringkat daerah di Dewan Suara Marudi. Beliau juga menyeru semua pihak bersama-sama menjayakan sambutan Hari Malaysia 2020 supaya sambutan perayaan ke-63 itu mampu meninggalkan kesan yang positif dalam diri setiap rakyat di negeri ini. Pelbagai acara diadakan dalam program tersebut termasuk penyampaian watika pelantikan Ketua Masyarakat. RTM Sarawak akan memperkenalkan lebih banyak program bual bicara di radio yang memfokuskan informasi mengenai pembangunan negeri Sarawak kepada rakyat. Pengarah penyiaran Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, ini kerana radio masih merupakan medium komunikasi yang popular terutama dalam kalangan masyarakat luar bandar di negeri ini. Jelasnya, program yang akan dilaksanakan itu tidak hanya tertumpu kepada saluran radio utama seperti Sarawak FM, tetapi meliputi 6 stesen di daerah iaitu di Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri dan Limbang. Radio ini adalah sumber kepada mereka untuk mendapatkan sebarang maklumat dan inilah yang akan kita lakukan untuk memberikan maklumat pembangunan-pembangunan yang telah dijalankan oleh kerajaan negeri misalnya dalam program-program pendigitalan dan ini khususnya akan memberi impak kepada masyarakat secara umum. Abdul Hadi ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Tambahnya, program bual bicara itu juga akan menggunakan bahasa etnik seperti bahasa Kayan, Kenyah, Bidayuh dan Iban seperti yang terdapat di stesen masing-masing. Dalam pada itu, Abdul Hadi berkata RTM akan terus bekerjasama dengan agensi media di Sarawak termasuk Unit Komunikasi Awam Sarawak dan juga TV Sarawak yang akan diperkenalkan tidak lama lagi. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nurul di Angkasa Peri. Silakan.